dunia Iglesia akan membedakan abstrak. Isu keganasan rumah tangga di Malaysia sering berlaku dalam kalangan masyarakat dan yang menjadi mangsa utama dalam kes ini ialah kaum wanita. Baru-baru ini, media masih mengatakan bahawa kes keganasan rumah tangga meningkat kepada 42% bagi tahun lalu ketika dunia bergelut menghadapi krisis pandemik COVID-19. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menguraikan dengan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga, kesan-kesan apabila berlakunya keganasan rumah tangga, dan langkah-langkah untuk mengatasi keganasan rumah tangga yang berlaku dalam institusi keluarga di Malaysia. Secara keseluruhan, dapat dirumuskan bahawa perlakuan ganas dalam institusi keluarga adalah sesuatu yang perlu diambil perhatian serius, dan dengan cara ini ianya dapat dikurangkan untuk memastikan kaum wanita yang sentiasa menjadi mangsa mendapat keadilan dan pembelaan terhadap diri mereka. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Nama saya Peculin Johnson. Nombor match saya ialah 80943. Saya akan terangkan pengenalan tentang kes keganasan rumah tangga semakin meningkat di Malaysia semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pengerakan PKP di Malaysia sehingga sekarang. Kita boleh mendengar beberapa berita daripada sini harian iaitu sebanyak 9,015 kes keganasan rumah tangga telah dilapor sejak PKP yang pukul kuasa Mac tahun lalu hingga Ogos tahun ini. Seorang pensyarah mati akibat dijerut oleh suaminya dengan tuntut oleh sebab meminta cerai daripadanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Mandy Chong Wici. Saya akan sambung perbincangan dengan jenis keganasan rumah tangga. Jenis keganasan rumah tangga yang pertama ialah keganasan fizikal. Keganasan fizikal ialah perbuatan yang merangkumi penjerobohan fizikal. Keganasan fizikal adalah paling kerap berlaku dan sukar disembunyikan kerana ia mempengaruhi penampilan dan mengakibatkan kematian kepada lelaki maupun wanita. Jenis keganasan rumah tangga yang kedua ialah keganasan emosi. Keganasan emosi dianggap sebagai sebarang tingkah laku yang merosakkan harga diri, identiti diri, kesihatan dan perkembangan seseorang. Selain itu, keganasan emosi boleh terjadi secara lisan atau bukan lisan. Ketiga ialah keganasan seksual. Keganasan seksual ialah sebarang bentuk aktiviti seksual atau sentuhan tanpa persetujuan mangsa. Tingkah laku ini adalah perbuatan yang kasar dan sering berlaku dalam hubungan heteroseksual. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Selamat pagi, Sir. Nama saya ialah Annie Lau Siu Fong dan nombor matrik saya ialah 78858. Dengan ini, saya akan teruskan membentang dua lagi jenis keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga keempat ialah keganasan bertuturan, iaitu apabila seseorang menggunakan perkataan mereka untuk menyerang, mendominasi, mengejak, memanipulasi atau merendahkan orang lain dan memberi kesan negatif kepada kesehatan psikologi seseorang. Dan keganasan yang terakhir ialah keganasan psikologi, iaitu tingkah laku yang bertujuan untuk menyebabkan kemudaratan emosi atau mental. Itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada pembentang lain. Nama saya Celestion Najumi, nombor matrik 79033. Seterusnya saya akan menceritakan mengenai faktor-faktor isu keganasan rumah tangga. Faktor yang pertama adalah kelemahan pegangan ilmu agama. Agama merupakan tunjang kepada segala perkara yang kita lakukan dalam kehidupan sebagai manusia. Kurangnya pengetahuan mengenai ilmu agama tersebut akan menyebabkan tercetusnya keganasan rumah tangga. Contohnya, suami mengabaikan tanggungjawab keluarga seperti tidak menyediakan kehidupan yang sewajarnya kepada isteri dan anak-anak. Seterusnya adalah masalah ekonomi. Selain daripada masalah kewangan, beban hutang yang banyak juga boleh menyebabkan tekanan mental yang teruk. Peningkatan kos sara hidup dan pendapatan yang tidak seberapa memaksa ketua isi rumah berhutang. Kegagalan menjelaskan hutang dalam tempoh yang ditetapkan menyebabkan bank mengeluarkan notis selepas notis sehingga boleh menyebabkan stres ataupun kemurungan. Hal ini tidak mustahil bahawa seorang suami sanggup menjual isteri atau mendera anak-anaknya semata-mata kerana dianggap sebagai jalan terakhir untuk membayar hutang tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Faktor ketiga isu keganasan rumah tangga adalah bebanan kerja yang banyak di tempat kerja. Individu yang menghadapi tekanan di tempat kerja dan tidak dapat mengawal perasaan akan menyebabkan mereka menghadapi segala kesihatan yang menjejaskan fisiologi, psikologi dan tingkah laku pekerja. Kesannya boleh menyebabkan kemurungan dan cepat marah, lebih-lebih lagi apabila mereka dimarahi dan dimaki oleh majikan. Dengan emosi yang tidak stabil, mereka akan jadikan isteri dan anak-anak mereka sebagai objek untuk melepaskan segala kemarahan dan rasa geram dan secara tiba-tiba akan melakukan kekerasan terhadap anak dan isteri mereka. Faktor yang terakhir adalah campur tangan pihak ketiga. Dalam perkahwinan, wujudnya orang ketiga bukanlah disebabkan kecurangan sahaja, malahan boleh melibatkan pergaduhan antara pasangan dengan keluarga. Namun demikian, ahli keluarga yang terdekat kebiasaannya mampu mempengaruhi rumah tangga adalah mertua. Kadangkala, mertua mencampuri urusan rumah tangga anaknya dengan menghasut anaknya dalam hal-hal yang boleh menaikkan rasa kemarahan yang membuak-buak. Ini merupakan pengaruh luar yang juga memainkan peranan dalam memporak-porandakan rumah tangga, yang mana ini boleh menyebabkan berlakunya konflik rumah tangga. Terdapat pelbagai kesan keganasan rumah tangga. Kesan yang pertama ialah penyalahgunaan dadah dan alkohol. Mangsa berasa lemah dan tidak berdaya, maka mereka akan menggunakan dadah dan alkohol untuk menenangkan diri. Dadah dan alkohol dapat mengelakkan mereka dari berhadapan dengan keganasan yang berlaku di rumah. Walau bagaimanapun, penyalahgunaan dadah dan alkohol boleh menyebabkan masalah psikologi dalam jangka masa yang panjang. Kesan yang seterusnya ialah bunuh diri.
Mangsa tidak mendapat keterangan dari penyalahgunaan dadah dan alkohol, maka mereka akan mengambil langkah yang lebih drastik, iaitu untuk membunuh diri. Mereka mengalami tekanan yang berterusan dan berlebihan, dan mereka juga terasa terhina dan tidak dihormati. Ini menyebabkan mereka rasa perlu untuk membunuh diri. Nama saya Aini Kupa, anak kandung yang bernombor matrik 79566. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kesan-kesan keganasan rumah tangga, iaitu antara salah satunya adalah menimbulkan perasaan trauma terhadap anak-anak dan seterusnya mengalami kecederaan fizikal terhadap isteri atau suami. Saya akan menjelaskan mengenai kesan yang pertama, iaitu menimbulkan perasaan trauma terhadap anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak tersebut sudah terdedah dengan aktiviti keganasan yang berlaku di sekeliling mereka, terutama sekali terhadap ibu bapa mereka. Hal ini akan menyebabkan proses perkembangan dan pembesaran mereka terjejas dan tidak aman serta tidak menyeronokkan seperti kanak-kanak yang lain. Oleh itu, ia akan mengganggu emosi dan mental mereka sehingga menyebabkan mereka dapat menjadi depresi, agresif, malah ada yang juga akan mengulangi dan mengikuti jejak langkah ibu bapa mereka kerana sejak kecil lagi mereka sudah terdedah dengan aktiviti keganasan ini. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai kesan yang kedua, iaitu mengalami kecederaan fizikal terhadap suami atau isteri. Hal ini kerana ketika keganasan rumah tangga ini, kita hanya berfikir bahawa ianya hanya melibatkan fizikal seperti lebam yang bertujuan daripada menumbuk, menendang atau memukul pasangan mereka. Tapi keganasan rumah tangga ini dapat berlaku daripada berbelahan dari segi sosial, mental, psikologi dan seksual. Pada masa kini, kita haruslah mengetahui bahawa seorang pendera tidak mengira jantina sama ada lelaki atau perempuan kerana kedua-duanya tidak mustahil menjadi seorang pendera kepada pasangan mereka. Oleh itu, kejadian keganasan rumah tangga ini sangat memberi impak terutama sekali kepada pasangan suami isteri kerana ianya dapat menjejaskan masa depan mereka. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada orang yang seterusnya. Terima kasih. Saya Oritin Aja dengan matrik nombor 81055 akan membentangkan langkah-langkah untuk menangani isu keganasan rumah tangga, iaitu khidmat kaunseling dan tindakan undang-undang. Khidmat kaunseling merupakan langkah yang utama kerana kaunseling merupakan proses pertolongan profesional yang bertujuan untuk membantu individu memahami dirinya dan persekitaran. Di samping itu, khidmat kaunseling membantu untuk mendapatkan ketelusan tentang isi hati mereka. Seterusnya adalah tindakan undang-undang, merupakan taraf kehakiman yang tertinggi yang boleh menjatuhkan dan memberikan hukuman kepada sesiapa saja yang bersalah di sisi undang-undang. Tidak lupa juga, hukuman berat akan dikenakan kepada sesiapa yang melakukan keganasan rumah tangga, iaitu denda sebanyak RM5,000 dan hukuman penjara sekurang-kurangnya 2 tahun. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, nama saya Michelle Long Fui Ping, nombor matrik 80048, dan saya akan meneruskan pembentangan mengenai langkah mengatasi isu keganasan rumah tangga. Langkah yang ketiga adalah mengutamakan didikan agama yang sempurna. Peranan pihak sekolah adalah melalui pendidikan yang berteraskan pengetahuan agama yang diberikan melalui subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Hal ini kerana mereka yang mempunyai didikan agama yang sempurna tidak akan melakukan perbuatan keganasan terhadap orang lain yang merupakan larangan dalam agama. Langkah yang terakhir adalah mengadakan kempen kesedaran mengenai isu keganasan rumah tangga. Hal ini untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dan menyebarkan pengetahuan penting. Sebagai contoh, kempen You Can Make a Difference Now dan Rumahku Syurgaku telah diadakan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan seperti talian kasih 15999 juga dapat disebarkan. Itu saja daripada saya dan saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Putri Syazwana binti Kamabari, nombor matrik 82096. Kesimpulannya, isu yang amat lazim dalam kalangan masyarakat dan memerlukan pakar untuk mengupasnya dengan lebih mendalam lagi. Keganasan rumah tangga meningkatkan banyak kesan buruk, antaranya masalah ini boleh menyebabkan kerutan akhlak anak-anak. Kebanyakan mangsa tidak menyadari bahawa mereka adalah mangsa keadaan dan kebanyakan mereka juga tidak berani untuk bersuara kerana mereka takut akan disakiti. Sebagai orang yang terdekat, kita perlulah membantu dan membimbing mereka untuk keluar daripada keadaan ini. Sekian dari kumpulan kami, terima kasih.